Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta ataahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Pertamanya, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat meneruskan kuliah tadabbur kita pada pagi ini, dan insya-Allah kerana kita malam ni kita dah mula masuk pada malam 10 malam terakhir, jadi kita memilih untuk membincangkan isi kandungan makna surah Al-Qadar, dan berdasarkan kepada yang tafsir surah Al-Qadar yang disebutkan oleh Al-Fadhil Dr. Abdullah Yasin dalam tafsir Al-Furqan ini agak panjang, tapi saya akan cuba habiskan dalam masa satu sesi ni insya-Allah untuk kita faham secara ringkas. Dan tak mungkinlah surah Al-Qadar ni, surah Al-Qadar antara surah yang sangat detail. Kalau ditafsirkan, diterjemahkan memiliki banyak makna, namun kita akan bacakan secara ringkas. Kemudian kalau ada masa yang berbaki, baru kita akan syarahkan secara detail satu persatu kalimah-kalimah yang terkandung dalam surah ini. Okey. Muka surat pada muka surat 305 pada tafsir Furqan. Suratul Qadar, surah yang ke-97 yang bererti kemuliaan. Ini tarjih yang dibuat oleh penulis. Penulis memberikan makna Al-Qadar dengan makna kemuliaan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna, sesungguhnya kami, anzalnahu, turunkan ia. Menurunkan ia itu iaitu Al-Quranul Karim. Fi, pada Lailatul Qadri, Lailatul Qadr, malam kemuliaan. Wa ma adraka, dan tahukah kamu, ma Lailatul Qadri, apakah malam Lailatul Qadar itu malam kemuliaan itu. Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikah, malaikat turun berbondong-bondong. Warruh, begitu juga ar-ruh, iaitu Jibril. Fiha, padanya, itu malaikat turun bersama dengan Jibril pada malam tersebut. Biizni rabbihim, dengan izin Tuhannya. Min kulli amrin, untuk mengatur segala urusan. Salamun, sejahteralah. Hiya, malam tersebut. Hatta, sehingga matla'il fajri, terbitnya fajar. Ini makna umum. Makna perkataan anzalnahu, kami turunkannya. Dhamir kembali kepada Al-Quranul Karim, iaitu hu kat situ, dia kat sini adalah Al-Quranul Karim. Allah turunkan Quran. Lailatul Qadri, Al-Qadar dengan makna. Makna ada banyak,
Tapi makna yang utama disebutkan sini ada 3. Pertama, asy-syaraf wal azamah. Makna al-qadar dalam bahasa Arab ada banyak makna. 3 makna utama. Pertama sekali adalah al-azamah. Kita panggil, kalau kita buka dalam kitab-kitab akan ada kalimat syukri wa taqdir. Kita akan nampak kalimah, kalau dalam penghargaan, kalimah penghargaan, ucapan alu-aluan dan ucapan penghargaan tu dipanggil kalimat syukri wa taqdir. Itu kalimah untuk menyatakan kesyukuran, iaitu terima kasih, dan takdir, penghargaan. Jadi al-qadar ialah malam yang mulia dan berharga, atau kita kata asy-syarafu wal azamah, malam yang mulia dan agung. Itu makna pertama al-qadar dalam bahasa Arab. Makna kedua, al-qadar adalah at-taqdir, iaitu yang kita bincang tentang qada dan qadar. Qada dan qadar. Makna ketiga, Lailatul Qadri bermaksud malam yang sempit, ad-dayyiq, sempit. Kita baca dalam Quran, Allah gunakan kalimah sempit banyak tempat dengan makna qadar. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah luaskan rezeki bagi siapa Allah kehendaki, dan Allah sempitkan rezekinya. Wa yaqdir artinya Allah sempitkan. Jadi pada al-qadar maknanya malam yang sempit. Okey. Lailatul Qadri bawa makna yang mana satu? Malam yang mulia, malam yang sempit, atau malam yang malam ketentuan qada dan qadar? Jawapannya ketiga-tiganya. Semua makna utama, tapi memang 3 makna ni lah. Makna yang lain tu makna-makna sampingan, makna-makna yang disebutkan kembali kepada 3 makna ni juga. 3 makna utama tadi semua sekali boleh diberikan makna kepada malam Lailatul Qadar. Malam yang mulia, betul, kerana malam tersebut dikalikan amalan, dilipatkan, digandakan sampai lebih pada 1000 bulan. Malam yang mulia. Lailatul Qadri bererti malam qada-qadar, ya. Kita akan bincangkan nanti. Allah tetapkan qada-qadar selama setahun ke depannya pada malam ini. Lailatul Qadri malam yang sempit, ya, kerana bumi dipenuhi oleh malaikat. Malaikat turun sehingga tidak ada ruang yang berbaki, kecuali sangat sedikit tempat-tempat yang tidak diturunkan malaikat. Bumi ini dipenuhi malaikat, mana dipanggil sebagai Lailatul Qadri. Okey, itu secara umum. Ar-Ruh. Ar-Ruh adalah Jibril. Dalam Al-Quran, Allah namakan Jibril sebagai Ruh dan banyak tempat, sebab antaranya di sini. Disebut sesudah menyebut malaikat kerana dialah, okey, dan dulu. Kenapa malaikat Ruh dipanggil sebagai, Jibril dipanggil sebagai Ruh? Sebab Jibril yang menghidupkan atau yang menurunkan ilmu kepada manusia. 3 ketua malaikat, malaikat utama Jibril, Mikail dan Israfil. 3 ini ada tugasnya masing-masing, itu menghidupkan. Jibril menghidupkan ruh manusia, sebab kalau orang cuma hidup tapi tak ada wahyu, dia seperti bangkai yang bergerak. Orang yang hidup di atas muka bumi namun langsung tak kenal Allah, tak kenal langsung, tidak ada agama padanya, hidupnya bagaikan bangkai yang hidup atau bangkai yang bergerak. Jibril menghidupkan ruh. Sebab tu gelaran Jibril dinamakan dengan Ar-Ruh. Kerana Jibril menurunkan wahyu, dan wahyu itu menghidupkan ruh seseorang. Mikail juga kerjanya menghidupkan, iaitu Mikail yang menghidupkan jasad manusia. Malaikat yang menurunkan rezeki, yang turunkan hujan dan rezeki. Malaikat Mikail. Israfil juga malaikat yang menghidupkan, itu menghidupkan jasad selepas kematian, iaitu sangkakala yang kedua. Inilah malaikat-malaikat utama, ketua-ketua malaikat. Jibril namanya Ar-Ruh. Jibril namanya
ar-ruh. Ruh Jibril. Sekarang ni Allah kata turun malaikat. Malaikat turun. Tanazzalul malaikah. War-ruh dan juga ar-ruh. Bukankah Jibril itu juga malaikat? Tapi kenapa disebutkan namanya lagi? Kata Ustaz, Jibril disebutkan sesudah menyebut malaikat kerana dialah malaikat yang paling istimewa. Kenapa? Dalam kaedah bahasa Arab ada kaedah menyebut khas sesudah am, iaitu kaedah zikrul khas ba'dal am, menunjukkan keistimewaannya. Mana orang sebut kalau dalam kita saya yang hormati hadirin hadirat yang dirahmati Allah, terutamanya saya khususkan ucapan aluran saya kepada Profesor Datuk Dr. Syahnur Basri contoh. Jadi bila disebutkan nama selepas hadirin hadirat kemudian dispesifikkan atau disebutkan nama seseorang, itu tandanya satu penghormatan yang lebih diberikan kepada nama tertentu. Jibril alaihi salam dalam ayat ini Allah kata tanazzalul malaikatu warruh. Allah malaikat turun ramai-ramai, turun berterusan. Tanazzalul malaikah warruh dan juga Jibril. Jibril disebutkan sini kerana keistimewaan dan kedudukannya yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Min kulli amr, untuk mengatur segala urusan takdir setahun berikutnya. InsyaAllah kita akan baca ketiga sampai ayatnya. Salam, sejahtera dah ia. Sejahtera, satu hukuman Allah, bukan hukuman Allah, hukum Allah. Allah hukum bahawa malam itu malam yang sejahtera. Minta maaf, bukan hukuman, hukum Allah. Yang kedua, salam adalah keadaan bumi pada malam tersebut. Dan ketiga, salam juga adalah ucapan selamat sejahtera yang dibawa oleh malaikat. Malaikat kata salam. Ini semua disebutkan dalam tafsir. Okey, ini sekali embas. Saya baca itu saja, kita mukadimah. Surah Al-Qadar terdiri daripada 5 ayat, termasuk dalam golongan surah-surah Makkiyah. Surah Makkiyah menurut penulis dan juga pandangan sebahagian daripada ulama. Kebanyakan ulama menyatakan bahawa surah ini adalah surah Madaniyah. Surah Madinah. Surah diturunkan di Madinah. Malah dikatakan bahawa antara surah-surah yang awal turun di Madinah Al-Munawwarah. Diturunkan sesudah surah Abasa. Surah ini dinamakan dengan surah Al-Qadar, diambil dari perkataan Al-Qadar yang terdapat pada ayat pertama dari surah ini. Okey. Jadi sekadar tuan-tuan peringatan, tempat Makkiyah itu maksudnya ada khilaf, berlaku khilaf. Sebahagian mengatakan Makkiyah, sebahagian kata Madaniyah. Kebanyakan ulama tafsir menyatakan bahawa surah Al-Qadar adalah surah Madaniyah. Walaupun penulis lebih cenderung kepada surah ini surah Makkiyah. Okay. Asbabun nuzul. Sebab surah ini diturunkan. Dikeluarkan daripada Ibn Abi Hatim dan Al-Wahidi, itu diriwayatkan daripada Mujahid, seorang tabi'in, bahawa Rasulullah SAW menceritakan tentang seorang dari Bani Israel yang bersenjata lengkap lalu berjuang pada jalan Allah selama 1000 bulan. Kaum muslimin sangat kagum mendengar kisah tersebut. Orang keluar berjihad fi sabilillah selama 1000 bulan. 83 tahun dia pakai baju jihad, berjuang. Menuju jalan Allah selama 83 tahun. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surah Al-Qadar ini. Iaitu jika mereka melakukan amal soleh bertepatan pada malam Lailatul Qadar, nescaya mereka akan mendapat ganjaran pahala dari sisi Allah lebih baik daripada lelaki Bani Israel tersebut. Jadi bila Bani Israel ni diberikan umur yang panjang dan diberjuang sampai 83 tahun atau 1000 bulan fi sabilillah. Jadi sahabat-sahabat merasakan sangat kagum dengan Bani Israel, lelaki tersebut, dan mereka merasa cemburu dengan masa tempoh yang diberikan kepada lelaki tersebut. Nikmat Allah, orang mampu berjihad fi sabilillah dengan masa yang panjang,
maka Allah turunkan surah Al-Qadar untuk menyatakan bahawa kalian juga mampu menyaingi lelaki ini sekiranya kalian beramal pada malam Lailatul Qadri. Okay. Kisah berkaitan dengan Bani Israel, kalau sabit riwayat ini, walaupun riwayat ini riwayat daripada Mujahid, mana riwayat bukan daripada seorang sahabat, daripada tabi'in. Riwayat ini menyebutkan Bani Israel, dan hampir semua hadis-hadis yang menyebutkan tentang Bani Israel, ia menunjukkan bahawa peristiwa ini berlaku di Madinah Munawwarah. Mekah, ketika kisah di Mekah, orang di Mekah hampir tidak disebutkan kaum ahli kitab kerana mereka tidak terlalu kenal. Namun di Madinah mengenal tentang Bani Israel, bukan hampir semuanya, malah semuanya adalah ayat Madaniyah. Namun di sini ianya berkaitan bukan khabar, dan khabar ini berlaku khilaf ulama sabit ataupun tidak. Maka yang kata sabit, mereka cenderung bahawa surah ini adalah surah Madaniyah kerana isyarat menunjukkan bahawa ianya diturunkan di Madinah kerana Nabi cerita tentang kaum Bani Israel. Ini perbincangan asbabun nuzul adalah perbincangan yang sekiranya asbabun nuzul melibatkan atau memiliki makna yang ada pada ayat Quran tertentu, tidak akan dengan detail. Namun penuzul tidak mempengaruhi makna surah Al-Qadar secara umum, maka kita biarkan secara imbas. Ini fokus kita, tafsir ayat. InsyaAllah pada saat baca yang tuan Ustaz, nanti saya akan dalam grup, insyaAllah ada rakaman berkatukan, saya pun akan nanti akan forwardkan insyaAllah yang lebih mungkin tak disebutkan dalam kitab ni, sarahan yang lain. Pada kelas kita terus pada disebut dalam kitab. Ayat pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadri, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan dengan jelas bahawa Al-Quran diturunkan pada Lailatul. Bila berlaku Lailatul Qadar? Pada 10 malam terakhir. Quran pada 17 Ramadan. Di sini ada perbincangan. Lailatul Qadri Allah namakan juga dengan Lailatul Mubarakah, malam yang diberkati. Ibnu Abbas dan lain-lain berkata, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Di pandangan Ibnu Abbas, walau tuan-tuan perlu letakkan dalam ingatan atau buat catatan nota, riwayat ini berlaku khilaf. Ada ulama yang kata sabit, terima, ada ulama kata lemah. Namun inilah yang masyhur. Riwayat yang masyhur iaitu Lailatul Qadri, artinya Allah turun ke Baitul Izzah. Baitul Ma'mur lain lagi. Baitul Izzah adalah kita temukan kata pada asar berkaitan dengan penurunan Al-Quran Al-Karim. Manakala Baitul Ma'mur kita temukan pada asar malaikat melakukan tawaf di Baitul Ma'mur. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Pandangan pertama, pandangan dikemukakan oleh penulis, iaitu Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, iaitu penurunan yang pertama. Iaitu Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran daripada Lauhul Mahfuz ke langit dunia secara keseluruhannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan
Al-Quran kepada Nabi SAW secara berperingkat-peringkat selama 23 tahun daripada Baitul Izzah ke langit dunia. Pandangan ini pandangan yang masyhur, namun dipertikaikan oleh sebagian ulama. Nanti kita akan bincangkan. Pandangan yang kedua, erti inna anzalnahu fi lailatul qadri, kami turunkan pada malam Lailatul Qadar, itu Al-Quran Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar, maknanya adalah kami mula turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadri. Iaitu Lailatul Qadar bukanlah turun Quran secara keseluruhannya, dan Quran itu turun selama 23 tahun. Tapi Allah kata kami turunkan pada malam Lailatul Qadar. Maksudnya apa? Maksudnya Allah mulakan penurunan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadri. Itu pada permulaan, pada ayat pertama yang turun adalah pada malam Lailatul Qadri. Jadi kita jumpa dua pandangan. Pandangan pertama kata ayat ini maksud Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar ialah Quran turun secara keseluruhannya pada malam Lailatul Qadar ke langit dunia. Kemudian diturunkan kepada Nabi SAW secara berperingkat-peringkat. Secara berperingkat-peringkat. Ini pandangan pertama. Pandangan kedua mengatakan bahawa ayat Quran diturunkan pada detik awalnya, Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadr. Iaitu surah Iqra, Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq. Dan selepas itu Allah SWT turunkan lagi ayat-ayat yang lain selama 23. Pandangan yang mana yang kuat? Kedua-dua pandangan ini ada hujah masing-masing. Walaupun saya cenderung pada pandangan yang kedua. Kenapa? Kerana riwayat Ibn Abbas ini berlaku khilaf. Terdapat illah atau berkata ada perawi-perawi yang lemah secara kajian hadisnya. Walau bagaimanapun pendapat yang masyhur. Dalam Al-Quran terdapat 4 tempat mengisyarat turunnya Al-Quran. Dan ayat-ayat Quran saling menafsirkan antara satu sama lain. Ini bagi pandangan yang pertama. Mereka kata dalam Quran sebut inna anzalnahu fi lailatul qadri. Kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Okey. Satu, Quran. Ayat yang kedua, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran pada malam yang diberkati. Itu juga Lailatul Qadar. Yang ketiga, Allah sebut syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Menafsirkan. Jadi Al-Quran yang Ramadan ni umum, kemudian dispesifikkan pada malam Lailatul Qadar. Okey, masih jelas. Dan yang keempat, wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami itu Muhammad di hari Al-Furqan. Hari Al-Furqan iaitu ketika berlakunya peperangan Badar, dan berlaku peperangan Badar pada hari yang ke-17 Ramadan. Sebab itu nuzul Quran disambut pada 17 Ramadan berdasarkan kepada tarikh peperangan Badar. Peperangan Badar yang dikatakan bahawa Quran ini sebut kata peperangan Badar. Quran juga sebut Lailatul Qadar. Jadi apakah, macam mana nak gabungkan pandangan yang masyhur ini? Mereka dari Quran sebut turun pada Lailatul Qadar. Quran juga sebut bahawa ianya diturunkan pada Hadar. Ya, macam mana nak gabungkan? Mereka kata penurunan Lailatul Qadar ialah pun secara keseluruhan Al-Quran Karim ke Baitul Izzah, manakala turun pada hari peperangan Badar adalah penurunan yang pertama. Itu penurunan yang pertama
pada Yaumul Furqan, pada tarikh peperangan Badar, iaitu pada 17 Ramadan. 17 Ramadan. Ini pandangan yang masyhur. Pandangan yang masyhur. Hujjah pandangan pertama. Pandangan yang kedua yang mengatakan bahawa Lailatul Quran itu tak ada penurunan sekaligus daripada Lauhul Mahfuz. Mereka kata Quran direct turun daripada Allah, bacakan Allah Subhanahu Wa Taala, terus wahyukan kepada Jibril. Jibril ambil Quran terus sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pandangan ni, bagaimana mereka nak jawab tentang ayat ini? Mereka kata Al-Quran memang turun pada Lail. Peristiwa Nabi terima surah Iqra memang pada malam Lailatul Qadri. Dan maksud Allah turunkan Quran pada Lailatul Qadri adalah itulah ayat pertama yang turun pada Lailatul Qadar. Pandangan ini tidak berbeza dengan ayat Quran, ayat yang pertama, kedua, kerana ayat pertama dan kedua cerita tentang Lailatul Qadar. Jadi ayat ini, pandangan yang kedua mengatakan bahawa Quran diturunkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jibril terima wahyu daripada Allah dan terus sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kali pertama adalah pada malam Lailatul Qadar. Kemudian pada waktu yang lain, tiap-tiap kali Jibril terima wahyu, Jibril terima daripada kalamullah. Dia tak ada kisah salin ambil Quran daripada Lauhul Mahfuz pergi ke langit Baitul Izzah. Mana penurunan satu jenis je. Allah wahyukan kepada Jibril, Jibril sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada ayat yang keempat nampak sedikit pertentangan, iaitu Al-Quran yang diturunkan pada Yaumul Furqan. Bagaimana mereka jawab? Mereka kata Quran yang diturunkan pada Yaumul Furqan itu khas pada ayat yang turun pada Badar. Al Karim secara keseluruhan. Secara umum, inna anzalnahu fi lailatul qadri, ada dua pandangan tadi. Okey. Wa ma adraka ma lailatul qadri. Wa ma adraka, dan tahukah kamu ma lailatul qadri, apakah malam Lailatul Qadar itu? Di sini ada kaedah yang disebutkan oleh Sufyan ibn Uyainah rahimahullah. Beliau kata kullu syai'in fi kitabillahi ma adraka faqad adra, wa kullu syai'in fi kitabillahi wa ma yudrika fala yudri. Kata Ibn Uyainah, tiap-tiap ayat Quran yang menyebutkan wa ma adraka faqad adra, maka Allah akan, bila Allah tanya, bila ayat Quran tanya dengan ayat wa ma adraka, maka Allah akan beritahu tentang maknanya dalam Al-Quran sendiri. Manakala tiap-tiap ayat yang disebutkan wa ma yudrika, Allah tak beritahu atau pendetailannya dalam ayat Al-Quranul Karim. Contoh, kalau kita temukan kalimah adraka, ya mesti Allah jawab. Contoh, wa ma adraka ma yaumuddin, ma adraka ma sijjin, wa ma adraka ma illiyun, wa ma adraka ma tariq, wa ma adraka ma al-aqabah. Semua wa ma adraka ni, tuan-tuan tengok balik ayat-ayat ma adraka akan ada jawapannya. Allah jawab. Allah berikan detail dia.
Contoh kat sini Allah kata, kalau Allah sebut Lailatul Qadr, wa ma adraka ma Lailatul Qadri, tahu tak kamu apa makna Lailatul Qadri? Kemudian Allah syarahkan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Wa ma ayat lain Allah kata, wa ma adraka mal hutamah. Allah kata narullahil muqadah. Allah tanya, kemudian Allah bagikan jawapan. Kalau Allah gunakan kalimah wa ma adraka. al Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Datuk Dr. Rosmi bin Saleh bersama ahli jawatankuasa Masjid Al-Barakah, Taman Guru, Panji, Kota Baru, Kelantan ingin menjemput dan memohon muslimin dan muslimat sekalian untuk sama-sama membantu pembinaan kompleks Masjid Al-Barakah yang sedang dalam pembinaan pada masa ini. Masjid ini pada asalnya telah dibina pada tahun 1990-an sebagai sebuah surau dan kemudiannya dinamakan Masjid Al-Barakah oleh Tuan Guru Datuk Nik Abdul Aziz. Masjid ini telah dirancang sebegitu rupa untuk memenuhi keperluan semasa masyarakat di sekitar masjid ini dan juga keadaan masjid yang pada ini sudah agak unsur. Masjid ini akan dibina di dalam dua fasa. Fasa pertama ialah pembinaan tandas dan pejabat pengurusan masjid. Sekarang ini sedang di dalam proses pembinaan. Kurang-kurangnya 40% telah pun disiapkan dan mendapat sokongan dana daripada orang ramai. Fasa kedua ialah pembinaan semula bahagian bangunan masjid dan daman-daman orang ramai yang dijangka akan dimulakan setelah fasa 1 telah dapat disiapkan dengan sempurnanya. Sambungan dengan ini, saya ingin menyuruh kepada muslimin muslimat sekalian untuk menderma membina masjid dengan lengkap mungkin dalam masa terdekat. Ingatlah, segala sumbangan kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita tidak akan rugi. Malah kita mendapat kelebihan yang Allah janjikan kelak. Qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunu an-nasu kal farashil mabthuth. Jadi Allah sebut wa ma adraka dengan soalan, kemudian Allah jawab. Tapi kalau Allah tanya dengan wa ma yudrika, Allah tak jawab. Dalam Al-Quran wa ma yudrika ada 3 tempat. Allah tanya, Allah tak jawab. Allah kata wa ma yudrika la'allahu yazakka, habis itu. Tak ada jawapan lagi terhadap ayat ini. Sudah wa ma yudrika. Ayat yang lain Allah kata wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Habis kat situ. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Surah Syura pun habis kat situ. Tapi kalau ayat yang kata Allah kata wa ma adraka ma yaumuddin, Allah jawab thumma ma adraka ma yaumuddin. Wa ma adraka mal qari'ah, Allah jawab yauma yakunu an-nasu kal farashil mabthuth wa takunu al-jibalu kal ihnil manfush. Jadi kalau tu beza antara wa ma adraka dengan wa ma yudrika. Jadi kalau kita jumpa tafsir wa ma adraka ma Lailatul Qadri, kita perlu cek makna Lailatul Qadar adalah pada ayat selepasnya. Tafsiran terhadap kalimah itu wujud pada ayat selepasnya. Tapi kalau kita jumpa wa ma yudrika, tafsiran itu wujud pada lafaz itu sendiri. Lafaz itu sendiri akan memahamkan kita tentang maksud dan firman Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu umum. Kemudian kita tengok pada muka surat 309. Pertanyaan dengan menggunakan wa ma adraka dan tahukah kamu mengandungi makna istifham litafkhim. Iaitu, kenapa Allah tanya? Allah boleh firmankan saja, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tapi kenapa ada wa ma adraka di tengah-tengah? Apa tujuannya? Tujuan nak cerita bahawa ini bukan benda yang biasa. Ini satu urusan yang hebat, satu perkara yang hebat, yang penting, yang agung.
Jadi semua ayat yang kata wa ma adraka menunjukkan betapa hebat, penting dan agungnya perkara yang akan disebutkan itu. Bila kita inna anzalnahu fi lailatul qadri, Lailatul Qadar itu ada keagungannya dan malam yang hebat, malam yang mulia. Sebab tu Allah kata wa ma adraka ma lailatul qadri, tahu tak kamu apa tu makna Lailatul Qadar? Allah sebut itu kenapa tujuannya untuk menyatakan bahawa tajuk yang akan dibincangkan ini tajuk yang sangat penting. Perkara yang sangat penting. Okey. Okey, terus pergi ayat ketiga. Kerana saya takut saya syarah panjang kat sini akan lain jadi masalah lagi. Kita ambil ayat ketiga terus. Ayat ketiga Allah kata Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi Allah syarahkan. Ayat pertama Allah tanya wa ma adraka ma Lailatul Qadri. Jadi apa itu Lailatul Qadar disyarahkan oleh ayat selepasnya. Kerana ada Allah gunakan adraka. Wa ma adraka wa ma yudrika maknanya sama. Dari segi bahasa, dari segi terjemahan sama. Tapi Allah gunakan uslub wa ma adraka, ada jawapan dalam ayat tersebut. Wa ma yudrika tak ada jawapan dalam ayat. Dia perlu dilihat makna kalimah itu dan juga tafsiran ulama. Okey. Lailatul wa ma adraka ma Lailatul Qadri, tahu tak kamu apakah itu malam Lailatul Qadar? Allah kata Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar yang dia katakan malam yang sangat mulia itu kenapa? Sebab malam tu lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa dinamakan malam tu sebagai malam yang mulia? Sebab malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Iaitu dari segi fadilatnya, kedudukannya. Dari segi masanya sama seperti malam yang lain. Bermula dengan maghrib, berakhir dengan waktu subuh. Sama macam malam-malam yang lain. Namun dari segi kedudukannya, ia lebih mulia daripada 1000 bulan. Tentu kata Ustaz, ini adalah jawapan atau tafsiran daripada pertanyaan di atas. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar? Allah sendiri menjelaskan dalam ayat ini betapa hebatnya dan istimewanya Lailatul Qadar itu, iaitu suatu malam yang jika beramal soleh bertepatan daripada malam tersebut, maka ganjaran pahala yang akan diberikan oleh Allah kepada kita adalah lebih baik daripada beramal selama 1000 bulan yang tidak terdapat di dalamnya Lailatul Qadar. Itu 1000 bulan yang dikecualikan Lailatul Qadar. Tak dimasukkan. Mana malam yang Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. 83 tahun yang tak ada Lailatul Qadar. Tapi kalau 83 tahun secara mutlak, iaitu setiap tahun mesti ada Lailatul Qadar, sudah pastilah. Maksudnya tidak begitu. Lailatul Qadar lebih baik dari 1000, daripada 1000 bulan itu 83 tahun, ada 83 lagi. Ada lagi 83 kali Lailatul Qadar. Tapi maksud sini adalah lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadar padanya. Okey. Kita teruslah masuk pada ayat yang keempat. Allah berfirman, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Kalimah tanazzalul malaikah bererti malaikat turun berbondong-bondong, turun ramai-ramai. Dengan wazan tanazzala, tafa'ala, iaitu mereka bukan sekali turun, sepanjang malam. Al-malaikah jamak pada kalimah malak. Kata jamak daripada kalimah malak. Malak satu malaikat. Al-malaikah banyak malaikat. Jadi ramai malaikat yang akan turun. Warruhu, ruh nama Jibril. Fiha, pada malam tersebut, ha tu maksudnya malam. Biizni rabbihim, dengan izin Rabbmu. Izin jadi artinya dengan perintah Rabbmu. Namun perintah yang bersesuaian dengan kehendak yang diperintah,
dinamakan sebagai izin. Seolah-olah, bukan seolah-olah, maksud di sini menunjukkan bahawa malaikat memang berharap untuk dapat turun pada malam Lailatul Qadar kerana mulianya bumi pada malam tersebut. Bila Allah perintahkan perintah yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh malaikat, maka di situ disebutkan kalimah izin. Ini menurut sebahagian pada tafsir. Contoh, Prof nak ke Mekah. Memang nak ke Mekah. Nak pergi umrah. Tiba-tiba universiti tugaskan atau perintahkan untuk Prof ada kerja di Mekah atau bertugas di Mekah untuk ke Mekah. Ya, perintah yang bersesuaian dengan kehendak tadi maksudnya izin. Seolah-olah orang yang diperintahkan tadi dia yang meminta. Seolah-olah dia yang meminta. Betul? Ayat ini kata tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Dengan izin Rabb mereka. Di sini Allah mengisyaratkan bahawa malaikat adalah hamba Allah. Allah Rabbihim itu Rabbul Malaikah. Untuk menunjukkan bahawa agung dan mulianya malaikat macam mana sekalipun, kita perlu minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Segala permintaan kita tuju pada Allah. Walaupun pada malam tersebut malaikat turun membawa takdir, yang mencatatkan takdir sepanjang tahun. Biizni rabbihim min kulli amrin, untuk mengatur segala urusan bumi untuk setahun ke depan. Catatan takdir selama setahun. Namun permintaan kita, doa kita hanya ditujukan kepada Allah, bukan kepada malaikat. Bukan kepada malaikat. Untuk Allah mengisyaratkan biizni rabbihim, malaikat turun dengan izin dan perintah Allah. Malaikat turunkan rezeki dengan perintah Allah. Malaikat cabut nyawa dengan perintah Allah. Malaikat turunkan wahyu dengan perintah Allah. Walaupun malaikat itu menguruskan urusan alam, namun mereka tidak urus dengan kehendak mereka, mereka urus dengan kehendak Allah. Maka doa yang kita panjatkan hanya perlu ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ditujukan kepada yang lain. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Saya terus masuk pada ayat yang kelima lah. Apa? Salamun hiya hatta matla'il fajri. Sejahteralah hiya, malam tersebut, hatta matla'il fajri, sehingga terbit fajar. Ni fajar mana ni? Fajar orang Malaysia ke fajar Jepun? Atau fajar US? Fajar ke Amerika? Soalan ini tidak valid. Tak boleh ditanyakan terhadap perkara ghaib dengan soalan-soalan yang menggunakan logik akal. Bab perkara ghaib, kita hanya bergantung pada dalil. Jadi macam mana? Kita perlu beriman seperti sedia ada, beramal seperti mana yang diperintahkan. Kerja kita beramal sampai waktu subuh. Keluar subuh, kita tidak lagi bangun qiyamul lail, malah kita solat subuh. Tak biarkan orang Pakistan pada waktunya, biarkan orang US pada waktunya, biarkan orang Jepun dengan waktunya. Tiap-tiap orang beramal dengan perintah Allah yang mampu dilaksanakan oleh diri sendiri. Dan ini adalah asas kepada perkara akidah. Asas akidah, iaitu kita tidak mempersoalkan atau tanya atau sanggah suatu urusan akidah dengan menggunakan logik akal. Kalau kaedah akal yang digunakan untuk menanggapi masalah akidah, maka seorang Muslim takkan mampu beriman dengan satu perkara pun. Kerana dia menggunakan akal yang sangat terhad untuk mengukur dan menilai urusan-urusan yang takkan mampu dicerna oleh akalnya
atau takkan mampu ditanggapi oleh akalnya. Suatu bab akidah adalah bab perkara ghaib yang perlu kita beriman. Perkara ghaib bukan perlu kita kaji, ia perlu kita beriman. Urusan-urusan dunia kita perlu kaji. Waktu ayat-ayat berkaitan dengan perkara ghaib, alhamdulillah, Allah perintahkan kita untuk beriman dengannya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang al-muttaqin ialah orang-orang yang beriman dengan perkara-perkara ghaib. Manakala berkaitan urusan dunia, Allah perintahkan kita kaji. Kita kaji. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Semua ayat-ayat berkaitan keduniaan kita perlu kaji, gunakan segala kemampuan yang ada. Perhatikan dengan mata, fikirkan dengan akal, buat kajian, kumpulkan pengalaman-pengalaman orang sebelum kita dan sebagainya, kajian-kajian sebelum, bebas kita buat kajian. Tapi urusan akhirat, juga urusan perkara ghaib, malah urusan berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya, kita tak perlu gunakan logik untuk menolak ayat tersebut kerana kita hanya diminta untuk beriman. Kenapa hanya perlu beriman? Tak perlu kita gunakan kita punya logik, sebab logik kita takkan mampu memahaminya kerana kita akan menghukumkan perkara ghaib dengan pengalaman kita di dunia. Di situ kita akan tergelincir. Sebab tu dalam bab perkara ghaib, kita hanya perlu beriman dengan apa yang diberitakan dan berkaitan dengan bentuk dan kaifiah bagaimana kewujudan perkara yang diberitakan itu, kita tak tahu, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ini sekadar imbas. Kita baca. Dan sebelum saya teruskan, saya minta respon. Tuan-tuan dengar ke tidak sebenarnya suara saya? Saya nampak semua dah senyap. Dengar. Okey. Dengar Ustaz. Alhamdulillah. Cantik. Baik. Dengar Ustaz. Alhamdulillah. Okey, jadi dah habis sekali imbas. Dan saya syarahkan satu-satu. Penurunan Al-Quran kita syarahkan. Dan saya nak fokus kepada satu poin berkaitan dengan Lailatul Qadri. Yang bererti dengan makna yang kedua, bukan waktu malam yang mulia. Malam yang mulia Allah dah terjemahkan kat sini bahawa khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi dengan makna yang kedua, Lailatul Qadar membawa qadar, malam catatan qadar. Okey. Di sini berkaitan dengan tajuk beriman dengan qada dan qadar. Qada dan qadar, apa maksud kita kata segala sesuatu telah ditetapkan dalam qada dan qadar, oleh qada dan qadar? Maksud situ ada 4 perkara yang kita isbatkan. Dipanggil 4 maratibul qadar. Pertama, kalau kita kata semua ini telah ditakdirkan, maksudnya apa? Kita isbatkan bahawa semuanya berada dalam ilmu pengetahuan Allah. Ini martabat pertama. Mana semua sekali berada dalam qadar Allah, maknanya semua sekali ada dalam ilmu pengetahuan Allah. Ini makna pertama. Bukan makna pertama. Ialah makna pendetilan yang pertama. Dipanggil martabah al-ula, martabat yang pertama. Yang kedua, bila sebut semua ini berada dalam qadar Allah, bermaksud semuanya tercatat dalam catatan. Makna pertama, martabat pertama kata semuanya berada dalam ilmu pengetahuan Allah. Makna kedua,
semuanya tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marhalah al-kitabah, tadi marhalatul ilmi. Makna ketiga, semua sekali adalah berada di bawah qada-qadar Allah. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala inginkan, atau kita kata semua semuanya berlaku dengan kehendak Allah. Ni makna ketiga. Makna keempat, semuanya berlaku dengan semuanya diciptakan oleh Allah. Semua yang berlaku kat dunia ni Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan atau Allah yang izinkan ianya berlaku. Allah ciptakan. Itu makna Lailatul Qadar. Makna al-qada wal qadar. Dia beriman dengan qada dan qadar merangkumi 4 perkara tadi. Pertama, semua sekali berada di bawah ilmu Allah. Semua sekali telah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, semua sekali berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, semua yang berlaku. Yang keempat, semua berlaku Allah yang ciptakan. Okey. Itu makna beriman dengan qada dan qadar. 4 martabat. Untuk martabat yang kedua, kata dengan tajuk kita, martabat kedua, martabat catatan. Catatan terhadap segala berlaku kat dunia ni bentuknya macam mana, atau kita kata berlaku dalam berapa peringkat. Dengan masa singkat kita ambil peringkat dulu. Ada 4 peringkat catatan. Catatan yang paling tinggi adalah catatan di Lauhul Mahfuz. Dipanggil sebagai catatan azali. Di Lauhul Mahfuz hanya Allah yang mengetahuinya. Tidak ada satu makhluk pun yang melihat Lauhul Mahfuz. Ini perkara ijma'. Atas dasar ini, maka sebahagian daripada ulama tidak menerima riwayat yang mengatakan bahawa Jibril terima Quran daripada Lauhul Mahfuz, kerana Jibril sendiri tidak melihat dan tidak membaca, tidak mengetahui apakah isi kandungan Lauhul Mahfuz, kerana ia adalah rahsia Allah Subhanahu wa taala. Jibril bukan pergi salin di Lauhul Mahfuz. Jibril terima Quran dengan perintah Allah. Allah yang bacakan, Allah yang Jibril dengar langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Lauhul Mahfuz catatan yang rahsia. Catatan yang kedua, manakala sebelum berlaku sesuatu pada diri kita, contohnya hari ni kita, apa berlaku pada kita, semua telah dicatat di Lauhul Mahfuz. Kedua, catatan ketika waktu seseorang itu diciptakan oleh Allah, ketika berada dalam perut janin. Perut ibu. Apabila seorang janin diciptakan dalam perut ibu, ketika usianya 120 hari atau 40 hari. Menurut khilaf ulama mentafsirkan makna terciptanya janin itu dalam perut ibunya 40 hari dalam keadaan air mani, kemudian 40 hari dalam keadaan seketul darah, kemudian 40 hari dalam keadaan seketul daging. Kemudian Allah perintahkan malaikat untuk tiupkan roh pada janin tersebut, dan diperintahkan untuk malaikat tadi catatkan baginya 4 perkara. Pertama, rezeki dia. Yang kedua, umurnya. Ketiga, amal baik. Dan keempat, amal buruk. Kemampuan untuk buat perkara yang baik, kemampuan untuk buat perkara yang buruk. 4 perkara ini dicatatkan sejak daripada kita janin. Bukan bererti Allah tetapkan kita buat benda baik atau buruk. Tak. Kemampuan, catatan. Amal kebaikan. Kemampuan kita untuk beramal. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita ruang dan masa. Berapa lama dan juga kadar kemampuan kita dalam beramal. Okey. 4 perkara ini namanya catatan malaikat. Catatan Allah di Lauhul Mahfuz. Kemudian Allah perintahkan malaikat untuk catatkan 4 perkara ketika berada dalam janin. Ini catatan malaikat. Kemudian, itu catatan secara tahunan. Secara sepanjang umur kita. Berapa umur kita, berapa rezeki yang ditetapkan kepada kita,
dan apa amal-amal baik yang ada pada kita, maksudnya lahir dalam keadaan Islam ke, dan dapat peringatan daripada Allah SWT, macam-macam dicatatkan amal baik dan amal buruk. Okey. Kemudian catatan tahunan bila berlaku, iaitu pada tiap-tiap malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, pada tiap-tiap Lailatul Qadri akan berlaku catatan tahunan. Iaitu setahun, apa yang akan berlaku pada kita setahun depan, malaikat datang lagi catatkan. Iaitu satu pendetailan daripada catatan sepanjang umur tadi yang dicatatkan ketika kita bayi. Apa yang berlaku didetailkan pada catatan tahunan yang berlaku pada malam Lailatul Qadri. Dan catatan yang keempat adalah catatan harian, iaitu malaikat yang turun pada waktu turun dan naik tukar shift pada waktu subuh dan pada waktu asar. Hadis Nabi kata, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Malaikat berganti-ganti turun pada kalian pada malaikat malam dan malaikat siang. Ini catatan harian. Malaikat turun bawa perintah Allah harian dan naik bawa catatan amalan makhluk. Soalannya, catatan-catatan ini berubah atau tidak? Jawapannya, catatan yang takkan berubah adalah catatan di Lauhul Mahfuz yang menjadi rahsia Allah. Kita tak tahu macam mana Allah mengetahui segala perkara sebelum ianya berlaku. Itu hanya Allah yang mengetahui. Itu berkaitan ilmu Allah tidak terhad. Allah tahu satu perkara bukan kerana satu kejadian, namun kejadian itu berlaku dengan ilmu Allah. Kita mengetahui sesuatu selepas kejadian berlaku. Itu ilmu kita. Jadi kita tak boleh cerita tentang Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz, ilmu pengetahuan Allah yang maha luas. Allah mengetahui segala-galanya yang berlaku di alam ini sehingga ke akhirnya. Itu rahsia Allah. Namun, 3 catatan selepasnya, iaitu perintah Allah kepada malaikat untuk catat di janin, ketika di janin, catatan yang berlaku di Lailatul Qadar tahunan ke depan, dan catatan harian. Catatan ini selagi tak berlaku, apa yang ditetapkan, qadar itu boleh berubah. Dengan doa, dengan kehendak Allah, dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, itu berkaitan dengan umur kita boleh berubah. Malaikat dah catat dah umur kita meninggal sekian. Ini saya memang salah satu kaul. Bila kita berdoa minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk dipanjangkan umur, kita sambungkan silaturrahim, banyak bersedekah sebagainya, melakukan asbab-asbab yang boleh menyebabkan umur panjang, catatan di malaikat boleh diubah. Siapa ubah? Dengan perintah Allah. Malaikat tak tahu apa yang berlaku pada kita. Berkemungkinan kita ditakdirkan mati pada hari fulan dan fulan, hari sekian dan sekian. Namun dengan perintah Allah, umur kita dipanjangkan. Waktu qadar, doa kita tidak mengubah apa jadi Lauhul Mahfuz, tapi boleh mengubah catatan yang ada pada malaikat. Kenapa Allah SWT letakkan catatan-catatan ini? Antara hikmahnya untuk beritahu bahawa hanya Allah yang mengetahui perkara ghaib. Allah sahaja yang mengetahui segala-galanya. Jadi sebelum berlaku suatu perkara pada kita, ianya bergantung pada catatan tadi. Tiap-tiap hari berlaku pada kita. Kalau ketika malaikat turun bawa takdir Allah pada waktu pagi, kita zikir pagi dan doa pada Allah, catatan-catatan tersebut boleh berubah dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah turunkan qadar dengan sebab tu dah catatan. Sayyidina Umar bila cerita tentang lari daripada ta'un, sebagaimana kalian lari daripada singa, dan ditanyakan kepadanya kenapa, bukankah ini qadar Allah? Umar kata, aku lari berdasarkan takdir kepada takdir yang lain. Kerana catatan yang dibawa oleh malaikat, Allah kata kalau dia berdoa akan berlaku sekian. Kalau dia tak berdoa, sekian yang berlaku. Kalau dia memohonkan, kalau dia berzikir akan berlaku sekian.
Itulah catatan-catatan yang dibuat oleh malaikat. Ya, malaikat bawa takdir yang ada syarat-syarat tadi. Jadi kita diperintahkan untuk melakukan asbab syar'iyah tadi. Jadi tiap pagi kita zikir pagi petang. Bila kita zikir pagi petang, Allah pelihara kita sampai Allah pelihara kita berdasarkan kepada janji yang ada pada zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW tersebut. Ini secara ringkas kita pukul 9.49. InsyaAllah kita saya serahkanlah pada Prof. Syahno. Adakah nak buka soalan Prof? Ataupun kita bagaimana? Saya serahkan kepada Prof. Syahno insyaAllah. Barakallahu fikum. Buka soalan Ustaz. Silakan. Saya sahabat jika ada soalan. Okey, buka soalan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, dengar ke? Okey, alhamdulillah. Dengar. Okey, tak ada soalan, cuma ni nak beritahu bahawa alhamdulillah jelas. Alhamdulillah telah jelas. Okey, alhamdulillah. Syukran, jazakallah. Okey, jazakumullah khair insyaAllah. Saya nak tanya sikit, boleh? Saya tadi kurang dengar. Silakan bro. Yang bagian saya belum lagi, lama lagi. Apa nama dia yang pasal malam Lailatul Qadar tu, macam masa dia tu. Maknanya kalau kita kat Malaysia macam kalau kita kat Malaysia waktu ni tapi kalau dekat negara lain it's a different time altogether kan. Tu macam mana? Masa dia tu. Itu yang saya sebut tadi tu. Soalan berkaitan dengan perkara ghaib kita ni perkara ghaib berlaku dengan ilmu Allah. Akal kita takkan mampu ni. Lailatul Qadar antara dalil ulama guna pakai bahawa perkara ghaib itu hanya perlu beriman dengan Allah. Kita beramal sesuai dengan apa yang Allah perintah kepada kita. Kita perlu kejar dan bekerja untuk beramal bersungguh-sungguh pada malam Lailatul Qadar sehingga waktu fajar. Itu perintah Allah, berita Allah untuk kita faham. Sampai situ saja. Tapi kalau kita cuba nak gabungkan dengan ilmu sains yang ada, kita kata kat Pakistan belum lagi fajar, ketika kat Malaysia kat fajar, kat India belum lagi fajar, kat US belum lagi, kat Saudi dan sebagainya, kita tak faham. Kenapa tak faham? Sebab kita tak tahu hakikat satu perkara kecuali dengan berita pada Allah. Allah beritahu pada tiap-tiap orang Lailatul Qadar pada dia dah sampai pada waktu fajar timbul. Yang lain, orang Pakistan waktu lain, itu kerja Allah. Itu kerja Allah. Sebab tu dalam perkara ghaib, kita tak diperintahkan untuk memikirkan perkara ghaib. Perkara ghaib kita diperintahkan untuk beriman dengannya, kaifiahnya serahkan pada Allah kerana akal kita, ilmu pengetahuan kita hanya terhad terhadap apa yang ada di depan kita dan ilmu kita tak dapat menjangkau perkara ghaib. Sebab tu berkaitan Allah mendengar. Contoh, kita ni, saya kalau semua serentak cakap, saya tak dengar. Tapi bila berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan malaikat, berkaitan dengan malaikat maut yang boleh cabut nyawa orang 1 juta orang serentak ke, 2 juta orang ke, 200,000 orang serentak kat mana-mana sebagainya, boleh buat kerja satu tugas dilakukan oleh satu malaikat. Ikut kalau kata satu malaikat sebagainya. Kalau kata malaikat maut banyak, iaitu banyak. Berkaitan dengan perkara ghaib, kita tak tahu. Sama macam Jibril. Satu sayapnya sahaja lebih luas, lebih besar daripada bumi dan menutup bumi segala isinya. Namun Jibril turun jumpa Nabi SAW, semua ni perkara ghaib. Kita tak tahu macam mana hakikat perkara ghaib. Allah mendengar doa kita seluruh dunia. Macam mana Allah boleh dengar? Kita berkaitan dengan Allah. Perkara ghaib. Kita wallahualam tak tahu. Allah boleh dengar dan Allah boleh jawab doa seseorang itu serentak. Siapa baca Alhamdulillahirrabbilalamin, Allah kata hamidani abdi. Ar-Rahmanirrahim, Allah kata asna alayya abdi. Malik yaumiddin, Allah kata majjadani abdi. Semua orang yang baca Fatihah, Allah jawab. Dan jawapan Allah tadi terhadap semua orang yang baca. Macam mana? Wallahu alam. Itu namanya perkara ghaib. Bila perkara ghaib tidak disoalkan, tidak ditanyakan tentang bagaimana ianya berlaku. Sebab tu nama tak ada kaifiah, tidak diketahui. Kecuali sekadar apa yang Allah beritahu, salamun hiya hatta matla'il fajri, dengan tujuan untuk kita beramal sehingga waktu fajar, kejar malam Lailatul Qadar.
Ini maksud, ini bab iman. Bab Okey. iman memang dasarnya adalah beriman yang kepada ghaib, bukan persoalkan. Silakan. Faham. Jelas, Prof? Okey. Tak betul. Terima kasih. Okey, barakallahu. Ustaz, Sama-sama. nanti buat tanya sikit mengenai malam Lailatul Qadar tadi. Silakan, Ti. Kalau dulu kita belajar, dia kata malam ni berlaku serentak seluruh dunia. Jadi berdasarkan penjelasan Ustaz tadi, kita tak boleh tanya soalan tu lah maknanya Ustaz. Tak boleh tanya soalan berlaku serentak atau tidak sebab kita tak sama malam kan, ataupun itu adalah kuasa Allah sahaja. Macam mana Ustaz? Sebab tu tiap-tiap orang beramal dengan apa yang ada pada apa yang Allah sediakan untuk diri dia. Kita hidup di mana, waktu bila kita kena solat, waktu azan, contoh azan, kita perlu azan bila tiba waktu. Negara lain pun cerita nombor dua. Waktu maghrib kita dah tempat kita. Kiblat kita adalah arah yang kita diperintahkan. Walaupun orang kata bumi, bulan, arah mana, bab ibadat ni tak. Kita ikut perintah Allah. Walaupun kita tahu secara umum, memahami perintah Allah, difahami, namun bila kata hakikatnya macam mana boleh terjadi, kita tak boleh jawab. Sebab tu kalau malam tu kadang berlaku serentak, ya berlaku serentak. Tapi serentak macam mana? Wallahu alam. Serentak adakah berlaku siang separuh matahari macam mana bumi berpusing? Wallahu alam. Tapi malam itu berlaku pada satu malam. Di dunia ini berlaku pada satu malam. Bukan berlaku banyak kali. Berlaku hanya sekali sahaja. Tapi macam mana bentuknya, sampai bila? Sebab tu sebahagian daripada ulama tafsir yang moden ni, mereka kata, sebab tu Allah kata tanazzalul malaikah. Malaikat tu berganti-ganti, turun terus-menerus. Banyak sebab apa? Memang dunia ni dia berbeza-beza. Itu sebahagian pada jawapan lah. Tapi kita tak nak buka ruang kepada tafsiran tentang terhadap perkara ghaib. Kita cuma kata yang jawapannya paling mudah, perkara ghaib kita perlu beriman dengannya. Terima kasih Ustaz. Silakan. Sama-sama nanti. Jika ada soalan lain, sila. Sebenarnya surah Inna Anzalna ni, dia macam surah Fatihah. Antara surah yang sangat detail satu persatu. Tapi kita ambil umum je lah. Surah umum. Tiap-tiap perkataan tu ada syarah ulama yang sangat menarik. Okey. InsyaAllah, kita sampai sini saja. Okey, kita ni. Ada lagi? Cuma saya duk baca pasal penurunan Al-Quran ni lah, nuzul Quran ni. Saya tengok ada banyak pendapat sebenarnya yang menyatakan tentang turunnya Al-Quran ni. Pendapat-pendapat ulama, betul ya Ustaz? Ada yang menyatakan 17, ada yang menyatakan Safiur Rahman Mubarakfuri dia kata 21. Kan, sebab dia kata Lailatul Qadar ni 10 malam yang terakhir. Dan hari yang ganjil. Jadi dia kata 21. Ada yang ulama menyatakan pada 24 Ramadan. Macam mana pendapat tu Ustaz? Okey. Ya. Pendapat penentuan ni kembali kepada dua kaul tadi. Kalau kata Lailatul Qadar itu ialah waktu awal penurunan Al-Quran Al-Karim, pada Lailatul Qadar dia selesaikan semua masalah. Mana Lailatul Qadar mana tak ada kaitan dengan peperangan Badar. Peperangan Badar memang Allah turunkan Quran, tapi pada waktu lain, bukan pada waktu kali pertama turun. Kali pertama turun pada Lailatul Qadar. Ketika Nabi terima wahyu, dia akan selesaikan semua masalah. Jadi tinggal cari bila berlaku Lailatul Qadar. Itu formula yang dipakai oleh Al-Mubarakfuri. Beliau nak tetapkan pada malam berlakunya Nabi di Gua Hira pada hari Isnin tersebut, pada hari mana. Jadi pada hari di situ, dengan kajian ilmu falak yang ada, dan itulah yang kaedah di Mubarakfuri dalam Rahil Makhtum pun guna kaedah begitu, dalam Lailatul Qadar pun begitu, kerana beliau mempunyai ilmu berkaitan ilmu falak. Jadi beliau kajian yang lain pada peristiwa nuzul Quran sebenarnya pada 21. Itu berdasarkan kepada kajian falak, kajian falak.
Yang kata 17, mereka bergantung pada ayat yang cerita bahawa apa yang Allah turunkan pada Yaumul Furqan. Wa ma anzalna ala abdina Yaumul Furqan. Yaumul Furqan, yaumul taqal jam'an. Pada hari berlakunya peperangan Badar. Jadi peperangan Badar berlaku pada 17 Ramadan. Jadi mereka terikat dengan 17 Ramadan ialah waktu turun Al-Quran. Namun jawapan diberikan oleh ulama secara umum berkata, ayat ini Allah bukan cerita tentang Quran. Allah cerita tentang ayat itu sendiri yang memang pada peperangan Badar Allah turunkan ayat Quran. Tapi bukan kali pertama tu. Bukan inna anzalnahu fi lailatul qadri. Yang mengatakan Quran turun 2 kali, turun ke daripada Lauhul Mahfuz pergi ke langit dunia secara serentak pada Lailatul Qadar, macam yang disebutkan dalam kitab ni. Kemudian diturunkan selama 23 tahun kepada Nabi SAW secara berperingkat-peringkat, ialah pendapat yang menggabungkan 2 kaul tadi. Namun kalau lihat kepada penghujahan yang dibawa dalam bab tafsir, ulama-ulama yang mengatakan bahawa Quran turun Lailatul Qadar itu maksudnya pada kali pertama turun, hujah mereka lebih kuat berdasarkan kepada kajian-kajian banyak perkara lah berkaitan dengan riwayat, terutama riwayat Ibn Abbas tadi, riwayat yang lemah, riwayat yang lemah tapi masyhur digunakan oleh ulama. Jadi macam mana pun kita raikan semua pandangan ulama, kita cuma mampu kata yang mana hujah yang lebih kuat. Kita yakin Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Cuma dari segi tarikhnya kita berbeza pandangan. Atau yang kedua dalam bab, adakah direct daripada Allah turun kepada Nabi SAW? Allah turunkan beritahu kepada Jibril beritahu Nabi tiap-tiap kali Quran turun, dan itulah pandangan yang zahir, yang pandangan yang kedua tadi. Ataupun Allah turunkan Quran serentak semua sekali. Jibril dengar daripada Allah, terus simpan di Baitul Izzah. Kemudian Allah perintahkan lagi. Ada 2 kali perintah Allah. Allah firmankan kepada Jibril keseluruhannya, kemudian bawa ke Baitul Izzah, kemudian sampai masanya Allah perintahkan lagi dengan kalam yang pernah dibawa. Pandangan ini walaupun dikatakan sebagai ulama, walaupun pandangan ini tak diterima oleh ulama-ulama yang mengatakan bahawa ianya bercanggah, kerana ayat Quran Allah kata warattalnahu tartila, Allah bacakan. Apatah lagi pandangan yang sangat dhaif, yang mengatakan bahawa Jibril pergi salin daripada Lauhul Mahfuz. Ini lagi pandangan yang tak ada sandaran lah, tidak kuat. Walaupun masyhur dalam bab ini, Lauhul Mahfuz tidak ada manusia dalam mana-mana Jibril, kerana mereka menafikan sifat kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu mereka kata, macam mana Jibril terima daripada Allah? Mereka cari jalan bahawa Allah tak berkata-kata, kerana mereka menafikan sifat kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka terpaksa kata Jibril bukan terima daripada kalam Allah, dia terima catat. Jibril pergi salin daripada Lauhul Mahfuz. Jadi semua riwayat yang mengatakan bahawa Jibril salin Lauhul Mahfuz dalam bab apa sekalipun, riwayat yang batil umumnya. Wallahu alam. Wallahu alam. Ada soalan tu Ustaz yang dia tanya. Okey, insya-Allah. Tengok dalam mesej Ustaz. Ada kan? Betul ke? Tak ada. Di mana bro? Di komen ke? Di mana ni? Tak ada, alhamdulillah. Okey, insya-Allah. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak-banyak. Ustaz. Dalam grup ada. Dalam grup ada soalan. Saya serahkan kepada Prof. Ustaz, ada soalan dalam grup. Dalam grup. Kita tengok ada satu. Dalam grup, okey. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Malam ditentukan. Takdir setahun awal adakah sama dengan malam buku kehidupan ditukar kepada buku baru? Mohon jelaskan malam nisfu Sya'ban dengan malam Dzul Qadar adakah sama? Lain, nisfu Sya'ban tidak sabit. Sebab tu nisfu Sya'ban didaifkan oleh ulama dengan kata di catatan semua sekali, sebab dia bertentangan dengan riwayat qada-qadar ni pada malam Dzul Qadar ialah sabit dengan Al-Quran, sabit dengan hadis Nabi SAW, ijma' ulama. Sedangkan nisfu Sya'ban, penentuan qadar pada nisfu Sya'ban
itu tidak sabit dalam mana-mana hadis. Hanya ada riwayat hadis yang sangat lemah, malah ada ulama kata mungkar. Sebab tu dah bila orang cerita Lailatul Qadar secara ilmiah, waktu bila Allah tetapkan qadar, akan otomatik akan melemahkan pandangan mengatakan bahawa malam nisfu Sya'ban dan malam ketetapan qadar. Sebab qadar tahunan hanya berlaku sekali. Sebab tu kalau siapa sahaja yang cerita sebab tu ulama yang cerita tentang nisfu Sya'ban, mereka hanya mampu mengatakan bahawa beramallah. Malam tu mesti ada kemuliaannya secara umum. Mereka tak sebutkan berita yang detail. Berita yang detail, kalau kita terima bahawa nisfu Sya'ban adalah malam ditetapkan umur kita baca Yasin 3 kali untuk umur panjang, kali kedua untuk rezeki yang pertama untuk jaga iman, yang kedua untuk rezeki yang luas, ketiga untuk umur yang panjang. Amalan tu tak sabit daripada Nabi SAW. Amalan diamalkan secara turun-temurun, dari mana sumbernya, wallahu alam. Dan berita berkaitan dengan malam tu ditetapkan qadar juga tidak sabit kerana bertentangan dengan hadis berkaitan dengan qada dan qadar pada malam Lailatul Qadri. Kerana Allah sebut secara jelas pada ayat di surah Ad-Dukhan, surah Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Allah kata fiha, ayat tu Allah kata fiha yufraku kullu amrin hakim. Semua qada-qadar ditetapkan pada malam tersebut dengan nas Al-Quran Al-Karim. Sebab tu ulama yang tidak menerima cerita tentang nisfu Sya'ban, bukan sengaja mereka tolak, bukan sengaja mereka tidak meraihkan pandangan tu, sebab ianya ada riwayat yang bila kita belajar dia bertentangan dengan makna Lailatul Qadar. Sebab tu adakah sama? Tidak sama. Tidak sama. Nisfu Sya'ban kaul yang lemah, Lailatul Qadar kaul yang ijma'. Bukan, jadi dia tidak ada wajah pada nisfu Sya'ban sebenarnya. Lepas tu berkaitan dengan soalan yang kedua, soalan yang pertama yang Nanti Rahimah sebut, adakah malam salin buku? Malaikat salin buku tu dia kata ada empat buku tadi. Lauhul Mahfuz tak ada salin, kekal. Tapi catatan umur kita, catatan yang daripada malaikat dia salin. Kerana malaikat, apa yang ada dalam buku malaikat boleh dipadam. Kerana apa? Kerana doa kita, kerana amalan-amalan yang Nabi sebutkan boleh tambah rezeki, amalan yang memanjangkan umur dan sebagainya, itu ialah berlaku pada catatan-catatan di catatan malaikat. Harap jelas insya-Allah. Okey, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala kebaikan yang ada, Allah ampunkan segala kelemahan. Semoga Allah SWT terima segala mudahkan urusan kita untuk beramal pada malam-malam 10 akhir ini. InsyaAllah. Sampai sini saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.